Saya selaku orang budaya, sebenarnya kita rindu istilah-istilah lama rumpun Melayu yang berkaitan dengan ibadat di bulan Ramadan. Ini dah dihapuskan satu-satu, dah tak ada dah. Sekarang ni semua pakai iftar sekarang ni. Kalau orang rakan-rakan kita di Sabah, Sarawak, Brunei, di Borneo, berbuka ni disebut apa? Sungkai. Tak ada dah kata bersungkai. Indah bahasanya, bersungkai. Kalau orang keturunan Sunda, kalau dia berbuka, dia tak panggil iftar. Ni sebutan ini agak belah kita ni tak berapa manis dia sebut. Tapi ini bahasa ni saya cerita bukan nak mencarut apa. Kau kata datanglah seorang lagi ustaz mencarut pula lah. Orang Sunda kalau berbuka tu dia panggil ngabuburit. Kan ngabuburit dia panggil. Mungkin tuan-tuan tak selesa lah dengan perkataan itu. Kalau tuan-tuan tak selesa, kita pun tak pelik. Sebab itu Batam Juntai Tokoh Bestari Jaya, kita pun faham. Ada orang dia memang jenis tak selesa, dia pemikirannya ke arah yang lain. Tak apalah. Itu kita tak boleh nak buat apa. Orang Jawa dia panggil berbuka tu ngerebuka. Kalau orang Minangkabau, sini ada Minangkabau, orang berbuka maghribun dia panggil. Maghribun apa kita ni? Maghribun. Kalau orang Gorontalo panggil bagi basan. Kalau orang Aceh ba'uruh iftar, ba'uruh. Puhabar baik, ba'uruh. Kalau orang Palembang Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tazakkura wa tazkir wal naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hassa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalah alal khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa kurbihi wa thawabihi. Subhanal malikil quddus. Allahumma inna na'udzu biridhaka min sakhatika wa bimu'afatika min 'uqubatika wa na'udzu bika minka la nuhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Terima kasih yang berusaha saudara pengacara majlis. Yang berhormat Tuan Salihuddin bin Amiruddin, Ahli Dewan Undangan Negeri kawasan N13 Kuang. Yang dihormati juga Al-Fadhil Ustaz selaku Nazir, dipanggil Nazir Masjid Nurul Yakin Kampung Melayu Seri Kundang. Barisan ahli jawatan kuasa, para pegawai dan sukarelawan, tuan-tuan guru, para alim ulama, para habaib, muslimin muslimat, para pecinta ilmu, para puasawan dan para pemburu Lailatul Qadar. Moga sekaliannya sejahtera dalam limpahan rahmah dan barakah. Saya dahului penyataan tahmid dan kesyukuran atas pertemuan pada petang ini, yang mana seterusnya dapat kita saling bertatap muka dalam program Iftar ala Madinah ini. Alhamdulillah, jika tidak silap kiraannya kita berada pada hari ke-24 Ramadan, hari ke-24 di depan mata, datangnya bagai emas permata, perkara baik segeralah pinta, malaikat mencatat sebagai duta. InsyaAllah pada malam ini kita akan masuk malam ke-25. Malam 25 sudah terhitung. Akankah kita mendapat untung? Harapan indah selalu digantung, berharapkan amal sebesar gunung. Tidak mustahil malam ini, malam 25 adalah malam Lailatul Qadar. Walaupun seperti biasa netizen yang bijak-bijaksana akan mengatakan pada 27, tapi itu tidak mesti. Kerana ada juga dalil-dalil yang menunjukkan bahawa Lailatul Qadar itu pernah berlaku pada malam ke-25. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, dia pernah mendengar Nabi berpesan, iltamisuha fil ashril awakhir min Ramadan Lailatul Qadri fi tasi'atin tabqa fi sabi'atin tabqa fi khamisatin tabqa.
Kata Ibn Abbas, Nabi menyebut, carilah. Lailatul Qadar ni perlu dicari, dia bukan ditunggu. Orang yang menunggu saja Lailatul Qadar takkan dapat, dia mesti cari. Carilah Lailatul Qadar pada 10 malam akhir dari bulan Ramadan. Pada malam ke-9 tersisa, malam yang ke-7 tersisa, dan malam ke-5 yang tersisa. Hadis riwayat Bukhari dan juga Abu Daud. Jadi jangan disia-siakan malam ini, malam 25, malam ganjil. Hadirin hadirat sekalian, alhamdulillah juga dapat kita berada pada majlis yang istimewa petang ini, iaitu Iftar ala Madinah pada petang ini. Kita sekarang ni di Malaysia, dia ada satu trend sekarang ini, asal datang bulan Ramadan dia suka mengarabkan istilah. Itu banyaklah. Saya ni pencinta bahasa dan budaya, ada terluka jugalah kalau tuan-tuan terlampau mengarabkan sangat istilah-istilah yang sebenarnya kalau dalam bahasa Melayu tu dah cantik sangat dah, tapi tak tahulah ni budak-budak netizen tak ada kerja agak, dia banyak dah istilah telah diarabkan. Contoh ucapan selamat hari raya, mana ada dah selamat hari raya, tak ada. Dia tukar Eid Mubarak. Ada ain lagi, Eid Mubarak, Eid Mubarak, macam bunyi mutabak pun ada lah. Jadi kita tak ada masalah. Saya pun mengaji tanah Arab juga, tapi macam bahasa kita tak cantik, nak kena ambil bahasa orang. Dah cantik dah selamat hari raya. Sama juga Aidilfitri kan, Aidilfitri, Aidilfitri sebutannya orang Melayu lah. Datang budak-budak TikTok ni, Idul Fitr, Idul Fitr, Idul Fitr. Tak ada masalah, kita bukan anti, tak ada masalah. Seolah-olah Aidilfitri tu tak cantik sebutannya. Kalau orang puan telekung, kita sebut dah telekung, mengkana lagi tak ada lah kan, mengkana telekung. Tokohnya busana solat. Alah, geli betul lah menyebut. Hina sangat ke sebut telekung, mengkana lah. Mungkin dia rasa masuk surga kot sebut busana itu. Sumbangan, ada orang sebut sumbangan, tak ada. Infak. Infak. Belasahlah janji sedekah sudah. Lantaklah apa nama pun, infak lah. Termasuk juga kita petang ni berbuka puasa tu sedap lah. Tukar jadi iftar. Tak tahu kenapa panggil iftar. Lantaklah kita janji makan free sudah. Saya selaku orang budaya, sebenarnya kita rindu istilah-istilah lama rumpun Melayu yang berkaitan dengan ibadat di bulan Ramadan ni. Dah dihapuskan satu-satu, dah tak ada dah. Sekarang ni semua pakai iftar sekarang ni. Kalau orang rakan-rakan kita di Sabah, Sarawak, Brunei, di Borneo, berbuka ni disebut apa? Sungkai. Tak ada dah kata bersungkai. Indah bahasanya, bersungkai. Kalau orang keturunan Sunda, kalau dia berbuka, dia tak panggil iftar. Ni sebutan ini agak belah kita ni tak berapa manis dia sebut, tapi ini bahasa ni saya cerita bukan nak mencarut apa. Kau kata datanglah seorang lagi ustaz mencarut pula lah. Orang Sunda kalau berbuka tu dia panggil ngabuburit. Kan ngabuburit dia panggil. Mungkin tuan-tuan tak selesa lah dengan perkataan itu. Kalau tuan-tuan tak selesa, kita pun tak pelik. Sebab itu Batam Juntai Tokoh Bestari Jaya, kita pun faham. Ada orang dia memang jenis tak selesa, dia pemikirannya ke arah yang lain. Tak apalah. Itu kita tak boleh nak buat apa. Orang Jawa dia panggil berbuka tu ngerebuka. Kalau orang Minangkabau, sini ada Minangkabau, orang berbuka maghribun dia panggil. Maghribun apa kita ni? Maghribun. Kalau orang Gorontalo panggil bagi basan. Kalau orang Aceh ba'uruh iftar, ba'uruh. Puhabar baik, ba'uruh. Kalau orang Palembang dia panggil berbuka ni berpapai, itu bahasa-bahasa kampung kita. Kalau orang Bugis mulai sahur katanya, berbuka mulai sahur. Jadi kalau iftar ala Madinah dia buat mulai sahur ala Madinah gitu. Kalau orang Batak makra, orang Maluku panggil sekikas. Kalau orang Papua panggil sosat.
Kalau yang Bakoba 17 puasa tu, ya ye. Berbuka juga tu, ya ye namanya. Itu budak-budak muda lah. Ya ye. Jom, ya ye. Ala Madinah. Maknanya berbuka ala Madinah. Ya ye, dia kata. Tak apalah, ni bukan nak suruh tukar gelaran yang akan datang. Cuma kebimbangan kita, bahasa Melayu ni indah dah. Tapi tak tahu mengapa budak-budak netizen ni dia tukarnya kepada, mungkin bagi dia Ramadan ni kena Arab sikit kot baru dapat Lailatul Qadar. Kalau dalam bahasa Melayu tu malaikat tak kenal. Agaklah wallahu alam. Lantaklah tuan-tuan nak panggil apa, janji makan free sudahlah. Pada petang ini sementara menantikan waktu berbuka puasa, saya panggil berbuka lah. Daripada kecil saya sebut berbuka, saya tak kerti nyebut iftar ni sembuh Elio. Jadi sementara menunggukan berbuka puasa, saya diminta menyampaikan satu tajuk, moga-moga ada manfaat, iaitu Ramadan pergi, Syawal kembali. Kita kurang lebih kalau tak salah kiraan lagi 7 hari kita beraya. Ini kiraan saya kerja Jabatan Mufti. Saya kira hari Sabtu raya. Tapi saya tak tahu Sabtu tu raya pertama atau raya kedua. Tapi raya lah. Raya ke berapa saya tak tahu. Yang penting raya Sabtu. Kalau tanya saya, Ustaz bila raya? Ustaz kan Jabatan Mufti, raya Sabtu. Tapi tak tahu raya pertama ke raya kedua hari itu. Syawal kini semakin terhitung. Akankah kita mendapat untung? Harapan indah selalu digantung. Berharapkan amal sebesar gunung. Inilah Ramadan bulan pencuci. Habislah marah, hilanglah benci. Jangan kotori dengan mencaci, supaya tak murka Allah yang maha suci. Raya ni disambut, saya ingat raya ni esok, kalau tak kena raya, budak netizen ni dia tukar juga, berkata raya tak jadi apa pula akan datang esok ni. Jadi raya ni masih sebutan kita lah kan, raya, okey lagi. Tahun depan hilang lah berkata raya ni. Tak tahu apa huruf dia tukarnya. Raya ni kita sambut pada bulan Syawal. Kalau kita kaji sejarah, ada sebab yang menarik kenapa raya itu duduk pada bulan Syawal. Sebab bila kita kaji perkataan Syawal, wah sesuailah bulan tu bulan beraya. Syawal ini daripada perkataan syala. Syala bermakna irtifa'. Irtifa' ni maknanya melonjak. Benda yang naik. Kenapakah orang tua dulu orang Arab dia letakkan perayaan di Syawal itu? Sebab Syawal ni bulan melonjak, naik. Apa yang naik? Banyaklah perbincangannya. Pertama naik badan, kata mereka. Badan semakin naik. Syawal badan balik asal baliklah. Sekarang ni Ramadan semua cun saja muka. Kuru-kuru happy. Sebab air tak cukup. Tuan-tuan, kalau daripada pagi sampai sekarang tak pergi tandas buang air, berbahaya. Jangan ingat sihat, itu something wrong. Air tak cukup dalam badan. Kereta tak ada air pun berasak enjin pula badan. Jadi air mesti mau cukup. Jadi bulan puasa ramai kurus. Ramai ni dah turun 2-3 kilo pun ada. Kopiah pun tutup kening dah belakang. Maknanya kecil lah kepala tu. Saya 22,5, badan dah kecil dengan kepala-kepala pun kecut. Turun ambil kopiah. Pakai dai semua dah. Baguslah. Maknanya kalau tuan-tuan hari ni 24 Ramadan, badan tuan-tuan makin naik, something wrong somewhere juga. Maknanya kau puasa ke tidak sebenarnya? Orang lain semua kurus, dia pula dah makin sihat. Rupanya dia morih sampai tengah malam morih tak balik-balik. Jadi itu sebab Syawal ni bulan naik. Naik dari segi badan kita. Kalau orang Melayu pun cerdik juga. Dia panggil raya ni lebaran. Kita sebut lebaran. Sebenarnya lebaran. Lebar. Badan makin lebar. Pandailah orang Melayu. Jangan ingat orang Melayu bodoh. Berbuah ayat. Semua berharap apa. Lebaran. Makin lebar badan tu tadi. Memang tuan-tuan, kita kalau bulan Syawal tak jaga makan, lebar badan kita. Selamat menyambut lebaran lah. Apa sebab? Kita ni makanan yang kita makan, macam contoh bulan puasa kita makan ketupat, lemang, lontong ada taruh sayur, kita makan soto ayam, kita makan laksa, kita makan serunding, kita makan rendang ayam, rendang daging, ada makan macam nasi impit, minum teh tarik, ada kuih tat, kuih nenas, macam-macam lah. Itu yang basic air raya.
semua makanan tu okey, tetapi dia ada kalori dia. Dan kita orang dewasa laki-laki, kalori kita ada had dia, tak boleh lebih. Kalau lebih boleh bakarlah. Bakar supaya dia jadi tenaga balik. Orang perempuan pun sama, perempuan dewasa dia ada tahap had kalori dia. Makan banyak tak ada masalah, yang penting dibakar. Bila tak dibakar, dia akan jadi obesity, kegemukan. Bagi contoh, kita makan ketupat. Ketupat, satu biji ketupat 80 gram, kalorinya ada 88. Untuk nak bakar 88 kalori, kita kena jalan kaki 1.1 km. Baru boleh bakar. Itu baru satu biji ketupat. Lemang sepotong, saya sederhana lah. Itu dia punya kalorinya ada 62. Kita kena jalan kaki lebih kurang dalam 1 kilometer juga. Itu baru sepotong lemang. Kalau tuan-tuan makan, orang lain sepotong lemang kena jalan 1 kilometer. Tuan-tuan, kita makan sebatang lemang. Maknanya tuan-tuan kena jalan kaki dari sini sampai Batu Cape. Baru, ataupun atas lagi, saya ingat sampai Genting Sempah lah. Baru dia balance balik. Yang sebatang lemang itu. Itu pun kalau di Genting Sempah tak makan pulak kat McDonald. Kalau makan pulak burger lagi, jalan kaki lagi sampai Dengkil. Baru kurus balik. Artinya yang menjadikan kita rosak badan kita kerana makan tidak dikontrol. Ni kita kira anggaran berdasarkan 124 kalori per 1.6 km lah. Kurang lebih ukurannya. Yang penting jaga makan. Jangan sampai merosakkan makan. Tapi itu cerita orang pejabat kesihatan. Kalau tanya saya, time bulan Ramadan, bulan puasa raya, tuan-tuan makan je lah. Bismillah je. Tapi kena berhati-hati. Makan tu jangan pergi rumah orang sampai tak makan. Tuan rumah masuk penat, melecur-lecur jari goreng-goreng itu ini. Hidang kat kita, makanlah. Oh, minta maaf, saya diet. Dah tahu diet, pergi beraya buat apa? Puasa 6 je lah duduk rumah. Pergi rumah orang mesti mau makan. Ada setengah orang dia buat PL, pergi rumah orang tak makan. Dia tanya kenapa entah tak nak makan ni, lauk lemah apa semua ni. Tak maaf, saya ni tasawuf, memang kurang makan. Ini sesat. Orang tasawuf sekalipun, dia pergi rumah orang, dia sangat meraihkan orang makan. Tetapi bila dia bersendiri, barulah dia kurang makan. Itu baru tasawuf. Ini terbalik. Awak pergi rumah orang tak makan. Kalau kat rumah sendiri bersila makan, berpeluh-peluh. Tak betul. Sebab meraihkan masakan orang juga pahala besar. Menggembirakan dia. Kita bukan pemakan sangat sebenarnya, tapi bila dia dah hidang tu, buat-buatlah sedap makan. Oh, sedap ya Allah, bila lah habis. Kita meraihkan dia. Jangan tak makan nasi. Allah, ada orang tak makan nasi. Bila dia tak makan nasi, kita pun tanya, abang apa tak makan nasi? Saya dah 4 tahun Ustaz tak makan nasi, jaga badan. Apa masalah nasi pula? Weh, nasi ni Ustaz boleh jadi gemuk. Ni tak betul, fitnah. Mana boleh nasi tu gemuk? Tak betul. Tuan-tuan, mana ada sejarah menunjukkan makan nasi jadi gemuk? Tak ada, tak terbukti pun. Kalau makan nasi jadi gemuk, habis gajah hak gemuk tu sebiji nasi pun tak pernah makan, mana datang gemuk gajah tu? Artinya tak ada kena-mengena dengan gemuk. Dia soal lifestyle, gaya hidup. Engkau lepas makan belengkor dalam masjid ramai-ramai macam kain lugong, bila nak kurus? Dia exercise, tu yang mustahak. Tapi kalau tanya saya, tuan-tuan makan sajalah. Makan saja. Ni hari raya kan, cheating day lah satu hari. Raya kedua kita puasa balik. Saya pernah jumpa satu orang tua kat Temeloh, masa saya jadi qadi. Dia ni heboh, umur dia kat 100 tahun. Kat 100 tahun. Tapi sihat. Sihat. Maknanya semayang berdiri, baca Quran tak pakai spek, makan tak ada pantang, membujur lalu melintang patah. Rokok isap, tapi bukan sigaret, rokok daun. Orang kampung lah dia gulung tembakau. Air batu minum, kambing tak ada masalah. Kita kan duit banyak, tengok kambing macam tengok rimau. Takut, oh kambing tak nak. Dia makan tak ada pantang. Jadi sampai ke telinga saya mengatakan dia ni, dia kata tuan kali baik pergi melawat. Sebab katanya dia ni Tok Wali. Ada orang kata dia Tok Wali. Saya kata tak apa, aku lagi besar wali pada dia. Kenapa pula kadi jadi wali pula? Aku kan ketua wali hakim daerah. Jadi aku wali paling besar sekali. Oh ya tak ya, ketua wali hakim. Saya pun pergilah, ketua wali jumpa dengan wali.
Memang sihat, duduk sila tegak ni, tak bongkok super kita. Tanya Aki sembang apa semua. Saya tanya Aki ni badan sihat, umur kat 100. Apa rahsia? Kongsilah dengan anak cucu, dapat pahala ilmu jariah. Dia pun bagi nasihat. Banyak dia bagi saya nasihat, boleh buat buku. Saya tak kongsilah dengan tuan-tuan semua. Saya bagi satu saja yang dia pesan pada saya. Yang lain tu nanti saya dah siap tulis, tuan-tuan belilah buku tu. Tak bila nak tulis pun tak tahu. Dah bertahun tak, 2008 tak tulis lagi. Dia pesan salah satu lah. Dia kata, Ustaz, awak kena pesan ke orang ramai, kalau nak sihat, jangan kutuk makanan. Jangan kutuk makanan. Orang kita ni mulut celupar, tuan-tuan. Bila makan, kutuk makanan. Dia bila petang-petang dia dengar ceramah petang ni, oh kalori tu, kalori ni, dia kutuk habis lauk-lauk yang ada. Ni jangan makan ni 80 kalori ni. Ni kau kena exercise. Ni jangan makan. Jangan. Makanan ni dia makhluk. Ni pesanan dia lah. Makhluk ni dia kata ada perasaan. Lauk yang kita makan tu semua makhluk. Dan lauk ni semua yang hantar pada kita rezekinya daripada Allah. Jadi dia kata mulut jangan celupar, jangan kutuk rezeki. Contohnya orang hidang durian kat kita. Bang, main makan durian. Oh, tak boleh ni, banyak kalori ni, 800 lebih kalori. Janganlah gitu. Hargailah. Dia daripada rauk bawa tu. Habis bau kereta dia dah lah kereta baru angkat. Bau durian lah satu kereta. Nak raikan kita. Sampai kat kita, kita tolak. Oh, banyak kalori-kalori. Railah sikit. Ambil sulah. Oh, sedapnya durian contoh. Dia pun gembira, rasa dihargai. Bawa kereta tak hilang dia bau durian. Jadi, memang kita tak nafi buah-buahan ni kadang-kadang ada yang kolesterol tinggi dan sebagainya. Tapi jangan kutuk. Kita ikut elok cara Nabi saja. Nabi kalau makanan tu dia tak suka, dia diam je. Diam je. Hulur, dia tak makan. Pernah sahabat hulur dhab. Dhab ni biawak pasir. Saya ingat tuan-tuan tak pernah makan biawak. Saya duduk Mesir makan biawak. Tapi bukanlah kebulu sangat sampai terpaksa makan biawak. Tak. Jangan tak rasa gitu. Itu pun member tak beritahu tu biawak. Saya mana tahu. Dia masak kari, kita makanlah. Kata mau tahu benda apa? Mana aku tahu. Bewok tu rasa nak keluar balik pun ada. Tapi tak apalah, janji cukuplah pertapaan pengajian di Mesir tu merasa makan bewok. Dop lah. Dia entarnya masak kari. Manalah kita kenal. Makan. Jadi pernah sahabat hidang dop pada Nabi. Nabi tak makan. Tapi Nabi tak adalah kutuk. Kau ingat muka aku dia muka makan bewok. Oh, dah saya cakap gitu. Apa ni? Dop. Tak apa, syukran. Gitu je lah. Nabi tak hina. Jadi kita kalau tak makan, jangan kutuk. Contoh tuan-tuan duduk Selangor, tak makan ikan sungai, tak pandai. Hidang ada orang ikan patin, ikan kerai, ikan apa. Ji, makan ikan ni. Oh, saya tak makan lah. Ikan dalam sangkor ni saya tak makan. Tak apa dia makan dalam sungai. Jangan begitu. Tak nak makan, tak nak lah. Jangan kutuk. Jangan kutuk. Jadinya, orang tu pesan pada saya, awak ustaz, bila nak makan, pertama jangan kutuk makanan. Bila awak kutuk dia dendam pada awak. Asal dia dendam pada awak, kan itu banyak penyakit katanya. Ni petua dia lah. Satu lagi kata dia, bila nak makan, kena bercakap dengan makanan. Tuan-tuan nak berbuka, bukan iftar. Tuan-tuan nak iftar kejap lagi ni kan? Kena cakap. Kita mana menu kambing kan? Mungkin yang sini ramai yang takut makan kambing. Don't worry. Sebelum makan cakap dulu. Hei kambing, aku makan kau, kau jangan makan aku. Bismillah. Makan. InsyaAllah selamat. Tapi jangan makan overdose. Overdose habislah. Cendol pun kalau overdose pun meninggal kita. Ni pula makan kambing. Tapi saya kira elok makan ni ikut cara Nabi je. Apa cara Nabi? Nabi makan sikit. Itu je. Selesai masalah. Orang Malaysia sekarang ni makan mana ada sikit. Banyak. Tengok pergi buffet Ramadan. 2 pinggan. Sambil beratur. Nak makan apa 2 pinggan? Habis dia ambil semua benda. Binatang tak payah cerita lah. Macam zoo negara. Semua ada. Atas pinggan. Hak darat, udara, laut semua ada. Bila time berbuka tak habis. Saudara setan. Makan sikit. Nabi makan sikit. Beza dengan kita, kita sikit-sikit makan. Itu jadi rosak badan. Nabi seorang yang jaga makan. Kita saya berjaga makan. Saya berjaga makan. Bila nak sihat? Nabi makanannya semua jadi ubat. Kita sekarang ubat dah jadi makanan harian. Sebab tak jaga makan.
Ada satu laporan daripada Kesihatan dan Mobiliti Kebangsaan. Sekarang ni di Malaysia ada 5.6 juta rakyat Malaysia umur baru 18 tahun ke atas dah pun mengalami masalah berat badan. Bayangkanlah. Jangan mengata orang lah, anak-anak kita pun sama. Umur baru 18, 17, anak lelaki kita gemuk-gemuk dah badan. Banding kita zaman muda, zaman rock kapak umur 18. Slim je. Budak sekarang ni badan dah gemuk-gemuk. Saya ingat pemakanan. Kita zaman dulu mana ada kopi banyak sangat di kedai-kedai ni. Banyak makan Korea, makan fast food lah saya ingat. Gemuk-gemuk. Jangan. Itu boleh merosakkan badan. Ingat adik-adik ya, awak orang muda tak sepatutnya gemuk. Kami yang dah berumur 40-an, 50-an, 60-an ni gemuk tak pelik sebab metabolisme dah rendah. Kami kalau jogging 3 hari baru kurus. 3 hari. Awak metabolisme kuat, jogging sekejap dah kurus dah. Jadi sementara muda jaga badan. Orang obesiti ni 17.5% akan kena kencing manis. Orang obesiti ni 30.3% akan kena penyakit darah tinggi. Dan orang obesiti ni 28% kena jantung. Jadi kita tak nak masuk dalam peratusan itu. Jaga badan mentara muda. Kami ni dah berumur, tak apa lagi Mekah, taubat habis dah. Okey mati pun okey, tak masalah. Kalau berani mati lah. Terus tak berani mati rasanya. Ayo kontrol makan, terutama masa raya nanti. Minum kopi bercampur susu. Kalau tawar ditambah gula. Jangan ikut hawa nafsu, lama-lama menjadi gila. Anak ayam ditimbang pukal, bawa ke pekan ke rumah setinggan. Kalau nafsu melebihi akal, umpama makan tak cukup sepinggan. Tanam bunga dalam pasu, bunga melati sebunga pandan. Jangan diikutkan hawa nafsu, kelak nanti binasa badan. Kita makan sikit-sikit. Barulah Syawal itu tidak irtifak dari segi berat badan kita. Ikut cara Nabi. Makan sikit. Apa lagi? Nabi kalau nak makan, dia tak henti-henti berdoa. Baca bismillah. Inna syaitan yastahillu ta'am an la yuzkaru smullah alaih. Nabi sebut sesungguhnya syaitan akan mengganggu makanan yang tidak disebutkan nama Allah pada dia. Sebab itu makan mesti kita hati-hati. Sebab makanan ni dia ada kalori, dia ada kolesterol, ada lemak dan macam-macam yang boleh merosakkan badan kita. Maka kita berdoa pada Allah, ya Allah, tolong campur tangan supaya aku punya badan tak rosak kerana makanan ini. Itu cara Nabi ajar. Itu yang pertama, Syawal bermakna irtifak dari segi badan. Yang kedua, Syawal irtifak daripada segi iman. Iman kita naik. Imam Al-Ghazali mengatakan bahawa iman manusia ni dia ada masa naik, ada masa turun. Kita punya iman tak ada konsisten. No such thing. Iman yang konsisten malaikat saja. Malaikat iman dia straight je. Dia iman ni kata Imam Ghazali ada 3. Iman yazid wala yanqus. Iman yang naik tak pernah turun. Siapakah dia? Para rasul. Nabi-nabi dia punya iman naik, tak pernah turun. Sebab itu tak ada nabi yang letak jawatan, tak ada. Mana ada? Kena tekanan kuat, oh berhentilah jadi nabi, jadi cikgu je lah. Tak ada. Dia makin dia tekan, dia hijrah, dia tak akan berhenti berjuang. Ada iman la yazid wala yanqus, tak naik, tak turun. Siapa? Malaikat. Sebab itu malaikat iman dia stabil saja. Malaikat tak pernah turun iman. Sebab itu malaikat tak pernah. Tuan-tuan pernah dengar ada malaikat mencuri motor? Tak ada. Bukan kerja malaikat. Tukar QR code tabung masjid? Bukan kerja malaikat. Itu bukan kerja malaikat. Dan malaikat juga tak naik. Maknanya amalan dia tak bertambah. Malaikat kalau kerjanya datang ke majlis ilmu, dia datang majlis ilmu je. Dia tak reti buat kerja lain. Macam kita kan manusia, amalan kita berubah-ubah. Sekarang dengar majlis ilmu. Habis nikah, iftar ala Madinah. Itu pun ibadah. Lepas tu, sembahyang maghrib berjemaah. Malaikat tidak. Kalau malaikat kerja sembahyang maghrib Dia tak buat kerja lain. Kalau yang kerjanya meneman orang berbuka, mengaminkan doa orang buka, kerjanya tu je. Dia tak reti nak hantar anak sekolah, ambil anak sekolah. Bukan kerja dia. Ambil anak tuition, tak. Dia tak pandai pelbagai. Jadi iman dia mendatar. Tapi manusia, kata Imam Al-Ghazali, yazid wa yanqus. Ada masa naik, ada masa turun. Macam sekarang, dia dah 24 Ramadan. Dia dah menurun. Sebab, mungkin vibration raya tu dah kuat.
Buka radio, lagu raya lagi. Tukar siaran lagu raya semua. Jadi kita pun, aduh, hilang Lailatul Qadarnya, nak ke raya lah. Dia punya momentum dah kurang. Lepas itu masjid buat program. Nak gembor-gemborkan balik. Jom semangat tuan-tuan, 10 akhir. Semangat balik. Balik rumah, buka radio, lagu raya lagi. Terus. Dia jadi tak kuat. Baik itu hikmah, Nabi suruh 10 Ramadan akhir, jangan balik rumah. Duduk di masjid. Tak ada gangguan. Dia lagu raya ni kuat tuan-tuan. Dia jadikan kita raya tu lah. Hilang kena Ramadan ni hilang. Lepas tu tak ramai orang saya jumpa sekarang yang boleh iktikaf 10 hari Ramadan. Tak ada. Iktikaf celup-celup tu tak aci. Dia datang subuh, lawai tu iktikaf pergi atas masjid dulu, semayang. Lepas tu habis semayang baca Quran, dia nyandar kat tiang masjid, pukul 8 dia balik. Itu bukan iktikaf. Iktikaf celup-celup tak masuk kriteria iktikaf 10 Ramadan. Iktikaf 10 Ramadan ni yang Nabi punya buat, tak balik-balik. Memang duduk tak balik. Isteri datang pun bawa daripada luar partitionnya. Apa hal? Gitu je. Macam kita kan siap boleh balik. Tetapi sebab ulama' bahas lah benda ni. Nabi dia punya rumah dengan masjid satu kawasan je. Kalau tuan-tuan 10 hari tak balik, nak ikut sunnah Nabi, balik malam raya. Tuan-tuan kalau balik malam raya sampai rumah, kunci dah rumah. Bini balik kampung sendiri. Menyampah aku dia sibuk hal dia. Baju raya tak ambil tahu, kuih raya tak ambil. Lala anak isteri beraya. Tuan-tuan, sok raya surau Petronas sok. Sebab Nabi dia dekat, dia boleh ambil tahu juga. Di situ adalah ulama yang buatkan cara kaedah. Kalau kita rumah jauh macam mana, isteri 3 orang macam mana, dia ada kaedah-kaedah dia. Ada tempat yang memang kita kena keluar juga iktikaf. Contohnya Masjidil Haram. Tuan-tuan boleh 10 hari duduk Masjidil Haram? Tak boleh. Sebab pertama, kita tak ada makan dalam masjid. Tuan-tuan kena keluar juga. Kena keluar. Makan kena beli kat luar. Pergi Bin Daud, pergi KFC, kena keluar. Masjidil Haram boleh buang air dalam Masjidil Haram? Tak boleh. Kena keluar. Tandas dia di luar. Jadi ada keadaan-keadaan sekarang yang menyebabkan kita memang payah nak tak keluar langsung. Kalau yang kita keluar 3 hari tu pun tetap ada keluar-keluar lagi. Ini 10 hari tak keluar. Jadi itu yang ada ulama' dia buatkan susunan-susunan. Tapi balik kepada tadi, iman kita ni naik turun. Jadi bila awal Ramadan semangat. Sebab itu kita datang ke masjid 10 Ramadan pertama. Mana-mana masjid dalam Malaysia, 10 Ramadan pertama masjid surau sengit sebelah. Sengit sebelah. Apa sebab orang terlampau ramai. Datang ni, ya Allah, kita pun tak tahu datang pada mana. Orang ke jin ke malaikat. Kita pun jadi tak tahu. Orang ramai betul. Yang datang orang muda, bertocang ada, pakai intai-anting ada, rambut kuning, merah, biru, jalur gemilang. Kita, budak Korea sini, kita tak pernah jumpa. Kalau jumpa, duduk di mana? Saya lorong belakang ni. Ya rumah. Belakang masjid ni. Dalam hati ngapa tak pernah nampak. Semayang di Mekah agak dalam hati kita. Sangka baiklah. Semayang di Mekah wali agaknya. Rumah belakang masjid tak pernah tengok muka dia. Kita 10 Ramadan pertama memang ramai. 10 Ramadan kedua kan dah kurang sikit. 10 Ramadan kedua, kalau kita tengok masjid surau, soft semayang ni mengalami kemajuan yang pesat. Maju yang bagaimana? Soft makin maju ke depan. Dah banyak kosong dah di belakang. Kenapa orang banyak kosong? Orang dah sibuk function di luar. Iftar banyak dianjurkan. Orang buat iftar kat pejabat, anjuran menteri lah, ngiring tuanku. Ada je program yang menyebabkan kita dah tak boleh duduk masjid. 10 Ramadan ketiga yang macam sekarang ni. Lagilah tak ada orangnya. Ni 24, malam 25 tahan. Tunggu lagi 3 hari. Saya ingat kampung ni pun, kalau sini semua orang asal sini tak ada masalah. Saya ingat ramai orang merantau juga. Sibuk nak balik kampung dah. 10 Ramadan akhir, antara masjid dengan lebuh raya Pantai Timur, mana ramai orang? 10 Ramadan akhir antara masjid dengan Plus Highway, RNR, Lebai, Sesi Minyak, mana ramai orang? Kenapa tak ramai? Sebab orang terpilih saja. Orang makin dekat raya, dia punya minat makin kurang. Iman kita naik turun tuan-tuan, tak boleh konsisten.
Tetapi kata Imam Ghazali, dengan kita memasuki Syawal, chances untuk dia naik balik boleh ada. Boleh ada. Dengan syarat perayaan yang kita buat itu mesti ikut SOP. SOP itu apa? Bukannya SOP COVID tu. SOP ni, sunnah is our priority. SOP. Dia mesti ikut spesifikasi Nabi. Raya itu sendiri. Dia masalah kita sekarang, isu sambutan lebaran ni adalah majoriti sambutan ritual Syawal kita adalah berteraskan adat, bukannya berteraskan ibadat. Itu kita kena akui. Kalau kita tengok amalan dalam Syawal ini, pertama mudik lebaran. Mudik lebaran tu bahasa Indonesia. Kalau kita panggil balik kampung lah. Balik kampung itu tak ada dalam syariat Syawal, tak ada. Tapi dia satu adat yang sekarang dah jadi diterima sebagai sebahagian daripada Syawal. Balik kampung, ziarah kubur, raya baru tegeh-geh balik kampung ziarah kubur. Tahun lain kata nak singgah pula. Ini si tanggang semua ni. Tahun lain tak nak singgah raya, melangit-langit, siap buat video viral lagi. Bunyi beruk melangit. Tahun lain kata nak singgah. Tapi dah jadi budaya. Sekarang ni kalau di kampung-kampung, saya tak tahu di sini. Kalau di kampung, siap buat tahlil perdana lagi. Pergi kubur, alang kepalang. Sebab banyak sangat orang ni buat, jadi suara pun tak sekata. Jadi Tok Imam cadangkan, kita buat ramai-ramai. Bawa tikar masing-masing. Saya takut lagi 5 tahun, dia berkelah pula di situ. Buat pula iftar ala Madinah. Pula saya masuk penuh dekat kubur. Ni kontrol lah. Benda ni, Majlis Agama, Jabatan Agama akan kontrol lah. Tak beraya di rumah, duduk di kubur esok. Ini budaya yang telah diterima dalam masyarakat. Apa lagi? Duit raya. Budaya. Bukan ibadat pun. Ibadat akan jadi ibadat kalau benda tu ada dia punya kaedah-kaedah. Duit raya, dalil umum adalah sedekah. Tetapi antara sedekah Syawal dengan sedekah Ramadan, lebih besar pahala sedekah Ramadan. Jadi kalau kita tukar budaya beri duit raya kepada duit Ramadan, lebih besar pahala. Sebab sedekah bulan Ramadan, pahalanya minimum 1,000. 1,000 minimum. Mungkin boleh jackpot sampai ke berjuta-juta. Dia kalau bulan biasa, Syawal dan lain-lain, satu pahala kita buat, dia tulis 10. Kalau bulan Rejab, 70. Bulan Syaban, 700. Ramadan, 1,000. Dan and counting lah, boleh tinggi lagi. Jadi saya selalu mencadangkan, jangan bagi duit raya, beri duit Ramadan. Tapi sebab budaya, duit raya, kekalkanlah duit raya. Pahala kurang lah sikit. Apa lagi? Juadah lebaran. Itu semua bukan dalam agama pun, budaya. Apa lagi? Bersalam pagi raya, cium tangan mak bapak. Itu tak ada dalam sunnahnya, tidak ada. Tetapi budaya nenek moyang yang dah bawa sampai sekarang. Kalau ikut tuan-tuan, salam cium tangan ni orang Melayu je. Bangsa lain saya tengok tak ada cium-cium tangan pagi raya ni, kita je. Tapi saya tengok sekarang ni pun cium tangan pagi raya dah tak ikut spek lah. Tak ikut, bukan SOP sunnah, tak ikut adat budaya pun. Kalau kita tengok anak cucu kita bersalam ni, saya tak tahu ni budaya Melayu mana mengajar, saya tak tahu. Cium tangan letak kat dahi begitu ya. Cium tangan atuk letak dahi begini. Ni macam tromen pula sana. Tak betul. Kita kena didik anak-anak kita. Awak cium tangan orang tu, nama pun cium. Orang tak cium dengan dahi, cium dengan mulut, cium bunyi sikit. Baru dapat duit raya. Cium bunyi lagi, banyak lagi kita bagi. RM30 bagi. Sebab kalau sampai siku 50. baru betul. Anak saudara cium tangan 4 saudara. Ini tak derhaka. Tambah lagi RM10. Ini cium tak ada dahi. Tak betul. Dulu tuan-tuan, kalau ada orang Jawa sini kan, saya bukan Jawa tapi suka kaji budaya Nusantara kita. Orang Jawa dulu, dia didik anak-anak hormat mak bapak. Jadi dulu mak bapak dia, kalau pagi raya, pagi lebaran, dia duduk atas sofa macam ni lah. Mak bapak duduk atas sofa. Nongkrong dia panggil, nongkrong gini. Macam raja. Anak-anak semua duduk di bawah. Ni cara orang Jawa dulu. Duduk bersimpuh ni.
Dan mereka akan datang berjumpa dengan mak bapak pagi raya, datang seret kaki, tak berjalan. Itu yang terceceh stokin di belakang kadang-kadang. Stokin beli RM1.70, ceceh stokin, tak grip. Jalan mengensut. Nah, orang faham panggil mengensut. Sini tak tahu panggil apa. Gitu. Jalan pakai kaki, jalan sampai depan mak bapak. Pegang tangan mak, pegang tangan bapak, dia salah dengan bapak atau mak. Sambil pegang ada baca mantra, bukan pegang saja-saja, ambil cium. Keparing matur dumating ibu sawan kula wenteng ing mriki, sepindah silaturahim kaping kalih ngeturaken sugeng riyadi ngaturaken sedaya lepat nyuwun pangapunten, kaping 3 nyuwun donga pangestunipun supados. Itu sikit, saya tak hafal lah semua, panjang betul. Dia ada mantra dia baca. Kula saged dados putra ingkang soleh migunaning dating agami nusa bangsa lan nagari, lancar agenipun pados ilmu, gampil agenipun pados rejeki ingkang halalan thayyibah, saha sukses nglampahi geseng ing dunia lan akhirat. Baru cium. Anak kita kalau begitu cara bercakap, minta nombor akaun, kita transfer terus jelah. Tak ada bagi cash, yang kau ni bagus betul lah, bagi nombor. Baik tu anak-anak muda nak minta duit raya, bawa QR code terus, senang. Orang kami pun tak ada cash juga, tak daya. Kau nak menukar duit baru tiap-tiap tahun. Asyik kena scam tak tahan. Bawa QR code terus ya. Atau QR code, atau pun scan. Tu RM5 cukup lah. Itu je lah reti. Tapi ni akan datang lah. Kalau tak kontrol, dia pakai QR code lah esok. Siap ada mesin yang debit kat kedai tu kan. Tip! Nak benda tu, benda dia panggil nak masuk nombor ke ataupun nak wave. dia boleh tanya pula kita. Atau nak wave ke nak masuk nombor. Masuk pin lah sebab banyak 500 masuk pin. Jadi itu tradisi dalam nuansa agama tak ada, tapi bagus, kekalkan. Cuma sekarang bila salam tak ikut spek. Tak tadai macam Ultraman. Tak betul. Cium kuat sikit. Suami isteri pun sama ya, buat syarat lagu-lagu pipi, ngabih kehilangkan makeup. Cium betul lah, cium bunyi lah sikit. Awak tu banyak dosa, cium banyak sikit. Hidung ni, cium banyak sikit. Barulah hilang dosa. Contoh. Tradisi kedua, makanan lebaran. Itu dalam sunnah pun tak ada. Nabi apa ada je makan. Tapi sebab kita ni bangsa beradat, bangsa berbudaya. Kita makan pun ada cara. Raya takkan nak makan lauk singgang, tak jadi. Takkan nak makan tom yam. Kita buat makanan khusus sebab nak meraihkan hari ni, hari raya kita. Dan ini saya ingat kita kekalkan. Janganlah orang muda-muda kata, ustaz kita orang makan burger boleh hari pertama. Janganlah, ini budaya kita, nenek moyang kita pada dulu. Mungkin kat raya esok akan viral lah. Ada satu ceramah tu yang saya sebut pasal sejarah asal usul ketupat. Dulu orang ingat saya reka apa, aku cari sampai ke Jawa dulu sejarahnya. Ketupat ini semua makanan yang dicipta oleh tok-tok guru dulu, Wali Songo, Sunan Kalijogo. Sebab dia nak supaya kita ini sambut raya dengan falsafah iman makin meningkat. Ini saya ulang lah. Apa tu ketupat yang kita makan dengan sate tu, makanan Wali Songo. Dia asal daripada kiblat papat, 5 pancir, 4 arah mata angin, utara, timur, selatan, barat, 1 menuju Gusti Allah. Itu bentuknya 4 arah mata angin, 1 pusat menuju ke Gusti Allah. Diperkenalkan oleh Sunan Kalijogo. Dia buat daripada daun janur, daun kelapa muda. Orang Jawa panggil janur. Janur ni daripada bahasa Arab, Ja'an Nur, cahaya. Tuan-tuan, Nurul Yakin. Dia Ja'an Nur, nur, yakin lagi. Ini pasapah tasawuf juga lah tu. Daripada pemakanan ketupat tu tadi. Kemudian dia masak pakai santan. Santan ni kalau Jawa dia panggil pangapunten. Pangapunten, satu lagi pengertian dalam Jawa halus, maknanya memohon maaf. Pangapunten dia panggil. Kan pasapahnya sangat tinggi. Kemudian daunnya pula dianyam. Kenapa dianyam? Simbolik dosa bersilang-silang. Kemudian direbus, panas, mana menggelegak, dibakar segala dosa-dosa sepanjang Ramadan. Kemudian Syawal dihidangkan. Bila dipotong 2, putih di tengahnya. Iaitulah umpamanya jadi suci kerana Ramadan.
Jadi semasa proses mereka makan ketupat itu, guru ni tadi dia akan syarahkan kepada anak murid. Jadi dia punya proses makan tu ada tazkirah juga. Tak adalah cakap kosong, cerita hal bola lah itu, tak ada. Dia tetap falsafah. Kalau kita tengok ni ketupat, kita potong nampak putih, itulah roh kita dah bersih sekarang. Kenapa bersih? Kerana dosa-dosa bersilang telah pun kita rebuskan dia sampai dia jadi terbakar. Jadi dia ada falsafah. Macam makanan kita ada tak falsafah? Tak ada. Sebab itu kita makan tak kaya jiwa, hanya mengenyangkan perut saja. Dan contoh bulan Ramadan, orang makan murtabak. Apa falsafah murtabak? Tak ada falsafah pun. Sepatutnya makanan tu kena sesuai falsafahnya dengan berbuka puasa. Tapi tak ada. Kan marah pula orang jual murtabak. Ustaz ni nak menjanam bisnes orang. Ni saya cerita falsafah, bukan marah orang berniaga. Dia murtabak ni, dia asal daripada Kerala, India. Murtabak. Itu murtabak. Falsafahnya tak adalah sangat. Mutta tu kalau bahasa Kerala itu mutta, telur. Telur, egg. Egg, telur itu mutta. Itu bar, itu roti. Barota. Kan prata. Prata tu bar, prata. Kalau pergi Singapura, dia tak panggil roti canai, dia panggil roti prata. Prata roti. Tuan-tuan pergi kedai frozen pun, roti canai frozen dia tulis prata. Mana ada roti canai? Tak tahu Melayu datang mana, mana mandai panggil roti canai. Prata roti. Jadi itu mutta, telur, barota, prata. Mutta bar, mutta bar. Itu telur, taruh roti, mutabar. Jadi murtabak. Tapi tak adalah falsafahnya, tak tahulah apa falsafah itu sajalah. Murtabak, murtabak, murtabarata. Ramadan dan murtabak berpisah tiada lah. Sampai orang ada Cina tersalah print banner, selamat menyambut Ramadan al-murtabak. Ada? Salah aja. So tukar kah? Tukar apa itu mubarak? Ingat sama. Dia kata bukan. Mubarak dengan murtabak dekat-dekat sajalah. Tapi Wali Songo lu tidak. Dia buat makanan, dia bagi pula ketupat pada masyarakat, dia selitkan pesan pada ketupat itu, dia siap. Macam kita orang masjid boleh buat. Kita ada rezeki lebih orang sedekah, buatkan makanan portion kecil-kecil, dalam Tupperware ke dalam bekas ke, kemudian diagihkan kepada anak-anak qaryah. Dia orang happy dapat hadiah daripada masjid. Tapi bukan bagi saja, ada pula diselitkan. Macam Sunan Kalijogo, dia ada ketupat, dituliskan pada kertas. Monggo kulo aturi nampi ketupat kelan santen sedaya lepat nyuwun pangampunten. Dia taruhkan di situ. Terimalah ketupat, sayur, santan, semua kesalahan mohon dimaafkan. Panjanglah pantunnya itu. Sunan Kalijogo. Dia dakwah menerusi kulineri, makanan. Itu orang Jawa yang tebal dengan kapitayan, akhirnya buang agama kapitayan, masuk Islam ramai-ramai. Kerana mereka begitu kagum dengan Wali Songo yang 9 ni, mereka dakwah menggunakan kaedah yang sangat hikmah. Tak ada ceramah, tak ada forum, tak ada tazkirah. Dia orang dakwah pakai makanan, pakai nyanyian. Kan lagu-lagu yang dia buat sampai sekarang dinyanyikan. Lagu Gundul-gundul pacul. Gundul-gundul pacul-cul, gembelengan, nyungi-nyungi wakul-kul, kelelengan, wakul ngelempang segane dadi sak latar. Lagu Gundul-gundul pacul. Lagu apa lagi ya? Lagu yang dibuatkan lagu nasyid. Lagu Ya Taiba, Ya Taiba, Ya Taiba. Itu lagu Sunan Kalijogo asalnya. Lagunya asalnya lagu Jawa. Apa lagu? Saya tak apa ingat. Lir ilir, lir ilir, lir ilir, tandure wo sumilir, tak ijo, royo royo, tak sengguh temanten anyar. Sampai sekarang lagu tu dinyanyikan di sekolah-sekolah. Dia cara tarbiyah orang tok-tok wali ni lain dengan kita. Kita ni banyak bercakap, tuan-tuan, beramai, beleti sejam, masuk isyak sembahyang. Lala dakwah tak ada, tarbiyah pun tak ada. Yang ada dakwah dan terbiar masyarakat. Wali dulu tak, dia bimbing sampai cara kau makan, cara kau berkehidupan, dia ajar satu-satu.
Kalau Sunan Bonang, nama pun Bonang. Bonang ni alat muzik gamelan ke ada yang Bonang. Salah satu gong kecil tu. Handal betul main Bonang. Pun dia nasihatkan pakai kata-kata hikmah. Tombok hati iku 5 perkarane, kaping pisan maca Quran lan maknane, kaping pindho salat wengi lah kalono, kaping 3 kang saleh kumpulono, kaping 4 kudu utang kang luwe, kaping 5 zikir wengi kang suwe, salah sawijine sapa bisa nglakoni, mugi-mugi Gusti Allah nyembadani. Dia tengok orang tak faham. Apa tok guru ni cakap? Dia tukar buat lagu barulah orang faham. Tombok hati iku 5 perkarane. Sedap pula lagu. Kaping pisan maca Quran. Orang sini pula tak faham pula dah. Terjemah pula lagi bahasa Melayu lagi. Obat hati ada 5 perkaranya. Yang pertama baca Quran dan maknanya. Yang kedua salat malam dirikanlah. Yang ketiga berkumpullah dengan orang soleh. Yang keempat perbanyaklah berpuasa. Yang kelima zikir malam berpanjanglah. Salah satunya siapa bisa menjalani, moga-moga Gusti Allah mencukupi. Itu Sunan Bonang. Banyak lagi lah kan cerita Wali Songo. Jadi kita bertanya ni, saya kalau cerita pasal Nusantara budaya, saya suka. Tapi jarang masjid panggil lah cerita Arab. Dia tak nak cerita jauh-jauh ni, tak nak dengar. Nusantara ni kaya dengan hikmah kebijaksanaan dakwah. Wali-wali Songo dulu, ataupun wali-wali kita di tanah Melayu, 7 wali Melayu, Tok Kenali, Tok Seleho. Ini semua champion semua, tapi jarang diangkat cerita ni. Somad Palembani, ini semua orang-orang alim yang memiliki hikmah dan sangat faham dengan cara kita di Nusantara ini. Jadi balik kepada tadi, orang kita menyambut Syawal banyak nuansa budaya. Teruskan. Sebab benda tu dah pun kita tengok tak ada masalah lah dengan kehendak agama Islam. Adat memang orang kita kuat adat. Lebat daun si bunga tanjung, berbau harum bunga cepaka. Adat dijaga, pusaka dijunjung. Barulah terpelihara adat pusaka. Orang kita kuat jaga adat pusaka. Sampai dia kata sanggup mati anak lah. Jangan sampai mati adat. Tapi ni pun orang muda-muda dia belasah kita. Dia kata ni apa orang Melayu bengong. Sanggup mati anak. Adat jangan mati. Habis kalau anak tu mati siapa nak meneruhkan adat? Mu jangan buat bengong baca selapih begitu. Dia adat ni dia ada adat yang diadatkan, ada adat yang teradat, ada adat istiadat, panjanglah ceritanya. Tapi nenek moyang kita ni saya nak kongsi petang-petang ni. Dia dalam budaya Melayu kita ini ada unsur ibadat dalam adat. Itu ada unsur ibadat dalam adat. Contoh, kita orang Melayu ni bangsa penyayang. Bangsa kita suka rakyat orang. Kalau tetamu datang, kita sambut macam raja. Tapi ni cerita dulu. Zaman sekarang orang Melayu mana ada layan tetamu dah. Orang kita sekarang tetamu tu baru sampai. Dah tanya bila nak balik. Tak betul langsung. Mana boleh tanya tetamu bila balik tuan-tuan? Adiyafah salah satu ayam. Tetamu ni 3 hari. Engkau tak boleh tanya bila dia balik. Kadang kecil hati ke tuan-tuan, baru sampai. Ustaz bila balik Kuantan? La ilaha illallah. Aku ceramah bedak lagi dah tanya bila nak balik Kuantan. Ini contoh, bukan sini. Sini tak ada yang tanya. Tanya bila sampai, tak tanya bila balik. Ingat, orang datang rumah, jangan tanya bila nak balik. Kalau orang tu orang jenis beradat, dia balik je. Kan budak-budak muda sekarang ni. Anak saudara kadang. Kita daripada kampung, pergi ke Kuala Lumpur, dia duduk KL. Hello mak, ni Pak Ngah ni. Pak Ngah di mana? Ada tu Gombak dah ni. Oh di KL nak datang rumah ke? Cadangnya gitu, nak singgah lama tak menengok engkau kat rumah tu. Bila balik ke Kuantan semula? La ilaha illallah, orang tu baru lepas betul Gombak. Tanya dah bila nak balik Kuantan. Biar dia datang dulu. Pak Ngah duduk rumah saya, tidur. Ada aku duduk hotel. Cara kena ada. Alah jangan duduk hotel. Duduk ni kan anak saudara. Bukannya batai semayang. Duduk sini 3 hari pun tak ada masalah. Kita pun lip service je, bukan jawab betul-betul. Kalau dia tidur betul, pensan juga kita. Sudahlah. Rumah aku dah sempit, anak ramai. Tapi adab kita melayan tetamu. Ni dulu lah. Sekarang tak ada lah. Borak kat pagar je pun ada.
Borak dalam telefon pun ada. Baru mesej lah mesej. Tak dan tu mesej. Jangan. Jadi orang Melayu dulu dia suka ra'i orang. Cara dia ra'i orang adalah dengan memberi makan. Jadi bila dia beri makan, automatik setiap kali dia buat majlis doa, zikir, baca Yasin, mesti sedia makan. Namanya kenduri. Jadi orang muda jangan marah kalau masjid suka buat kenduri. Budaya kita meraihkan. Nazir dan pasukan dia nak raih macam mana jemaah? Jemaah yang selama ni memberi tunjang semangat kepada program aktiviti masjid. Beri makan lah. Nak beri apa lagi? Takkan nak babai. Terima kasih. Beri makan. Makan pula takkan air kotak dengan kek sepotong. Tak jadi. Kena ngumpat kita. Sedialah nasi sikit. Ada roti Arab. Ada nasi Arab. Itu cara dia. Meraihkan. Kalau maulid Rasul tak boleh. Kena makan sedap sikit. Sebab maulid dia mesti makan ada kambing. Dia sebab maulud dengan mulut dekat-dekat. Jadi itu memang makan kena sedap sikit. Yang kedua ada unsur adat dalam ibadat. Contohnya khatam Quran. Kita orang Melayu masjid kita buat majlis khatam Quran, sejak jemput yang berhormat, jemput mufti tu, jangan main-main. Kalau Imam Syafi'i tengok dia ketawa. Aku sehari 2 kali khatam Quran. Kalau hari-hari nak bawa telur tabak tu bengkrak aku beli telur. Sebab bagi orang alim khatam ni biasa bagi mereka. Tapi bagi orang kita ni yang tak apa rajin ni, dapat khatam Quran 17 Ramadan tu suka sangat. Jadi khatam tu adalah ibadah, tapi kita warnakan dia dengan adat. Buat majlis, ada bunga tabak lagi, ada ceramah lagi. Kalau muslimat kadang setengah masjid baju sama. Sempat dia mencari baju sama, tudung sama, semua sama. Apa lagi? Berkhatan, bersunat. Bersunat itu ibadat. Tapi dapat ke orang Melayu, dia buatnya warna adat. Orang Arab pun pelik. Dululah saya tak tahu sekarang. Dulu siap bersanding. Ni, pikul pakai tandu ni, pusing kampung. Macam pengantin lah. Ada pelamin pun lagi, nak bersunat je pun. Kena bersanding. Bersanding sepupu-sepupu yang umur sebaya kan. 5 kerusi duduk atas. Lepas tu ada berendam dalam sungai. Zaman tu tak ada bius agaknya. Jadi duduk dalam sungai bagi kecut agaknya lah. Agakkan tak tahu. Tapi sekarang ni bila dah ada bius, dia tetap nak meriah juga. Pakai bomba, satu kerja pula bomba. Panggil yang Muhammad pegang sebelah lagi. Bomba. Lagi happy. Kalau rujuk kitab ada benda tu? Tak ada. Tapi ini adalah unsur adat dalam ibadat. Ada pula adat yang dimanifestasikan oleh ibadat. Dalam Melayu ni banyak. Contohnya, lepas tarawih, kita ada moreh. Moreh tu tak ada dalam spesifikasi sunnah. Tapi orang kita buat sebab nak meraihkan geng 20. Bukan geng 8. Geng 8 dia sapu habis, tak ada benda tinggal. Geng 20 keluar, tinggal segedak. Air teh tu ringan dah jak tu. Janganlah begitu. Awak buat 8, takkanlah penat sangat. Siang geng 20. Lepas tu saya pesan pada masjid, untuk geng 20 ni buat special sikit lah. Yang geng 8 ni bagi dia karipap, oksigen sudah. Untuk geng yang 20 ni, bagi dia sedap sikit lah. Sorok belakang, jangan letak luar habis. Geng-geng ni sapu habis. Dia ada juga geng 20 yang tak witir. Itu pun sapu habis juga. Dia kita geng 23 ni, kita buat special sikit. Memang tak ada dalam hukum, tapi meraihkan. Tuan-tuan ingat tak penat ke sembahyang 23? Tuan-tuan try lah sekali. Tuan-tuan mana tahu sembahyang 8 je. Penat sembahyang 23 ni. Dengan peluh lagi. Kalau Tok Imam depan, peluh ni mengalir sampai buku lali. Tak cerita korang je. Peluh, habis. Panas duduk depan. Aircon tara macam ni, kalau jemaah ramai ni, okeylah sejuk. Tapi kalau penuh, tak rasa aircon. Kipas kena buka. Kipas pula, kalau salah rotation dia, sebab ada setengah masjid pasang 2 kipas. Dia tak tahu kipas helikopter ni ada fizik dia. Kalau pasang satu, pasang satu, pasang satu. Dia punya rotation tak boleh bercanggah. Kalau bercanggah, pusaran angin menyebabkan musibah pula kepada jemaah. Itu yang sujud, kain terangkat. Sebab satu tendang angin, tendang satu di atas. Sujud terangkat, awak pun tak pakai seluar dalam. Sudah, habis. Dah satu kerja pula lah. Membahaya. Lepas tu pasang kipas ni, bukan, asal ada duit je pasang. No, kena panggil orang teknikal.
Cuba tengok mana arah angin. Sebab kadang tak sejuk sebab kipas juga. Dia bawa udara sejuk, turunkan panas. Saya pun tak pandai juga. Jadi itulah. Morih ni adat. Apa lagi? Berzanji semasa akikah. Orang Melayu kalau akikah cukur rambut anak, ui, beradong kata orang Pantai Timur. Siap bawa dulang, ada kelapa, ada ni. Bawa baby, ustaz datang, gunting lagi, masuk dalam kelapa, ambil, ada garam, ada asam keping, macam nak buat tom yam, tuan-tuan, budak tu. Kita seronok, padahal orang Arab boleh cukur situ je. Lepas beranak tu botak je. Tapi sebab kita nak ada happy sikit lah, dapat cucu, dapat apa kan, dapat happy. Jadi, kita tak ada masalah. Cuma adat mesti bertunjangkan kepada syarak. Contoh hari raya. Ini saya ringkas-ringkas, kita dah nak azan dah. Tuan-tuan hari raya nanti, sunat pakai cantik. Jangan nak zuhud-zuhud tak tentu arah. Sunat pakai cantik. Kata Hasan bin Ali, amarana Rasulullah fil aidaini an nalbisa ajwada ma najid. Nabi memerintahkan kami pada hari raya untuk memakai pakaian terbaik yang kami miliki. Tak mesti baru, pakaian terbaik. Apa pakaian terbaik? Tuan-tuan jangan pakai pakaian yang biasa dipakai. Pakaian terbaik. Mungkin di rumah kita ada uniform zaman askar dulu, siap dengan pingat-pingat sekali. Pakailah hari raya. Itu pakaian terbaik. Siap ada sayap, ada bintang, maka pakai. Lain macam atuk tahun ni, pakaian terbaik. Oh, pakaian terbaik. Sekali-sekala pakai. Benda jarang dah pergi istana. Pakai je. Dia pakaian terbaik. Kemudian, hari raya, berhibur sikit, tak ada masalah. Janganlah tak boleh langsung, semua nak serius. Tak. Zaman Nabi lu kata Aisyah, pernah ada geng-geng Habsyah, Ethiopia, dia buat tarian perang, askar, bawa pedang ni, kat kawasan masjid. Jadi Aisyah pun menengok-nengok lah. Datang Nabi, famaziltu anzuru hatta kuntu ana ansarifu. Nabi tengok Aisyah sedang menonton, dia ambil satu kain, dia tutup, dia angkatnya Aisyah. Aisyah kata, aku pun Nabi tinggikan aku, dapatlah aku menengok sampai habis acara tu habis. Ini hadis riwayat Bukhari. Maka kata ulama, peristiwa tu berlaku pada pagi raya. Nabi tidak marah pun kepada orang Habsyah tu yang sedang buat persembahan. Tak adalah Nabi kata, astaghfirullahalazim, entah tahu tak ini pagi raya, entah berjoget-joget macam nak bawa pedang, hehehehe. Astaghfirullahalazim, pergi sembahyang duha. Pergi dengar kuliah duha lagi bagus. Tak, Nabi biarkan je. Sporting pagi raya mah. Dan Aisyah yang menonton, Nabi tak marah. Astaghfirullahalazim, enti menengok hiburan pagi-pagi. Ini kan hari raya, naklah kita berzikir, tasbih, ambil tasbih, Allah, 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 Allah. Tak. Nabi sporting. Artinya pagi raya boleh, tapi janganlah berlebihan. Buat video TikTok, ya hari raya, ya pejam celik. Tak sesuai. Itu bukan cara kita. Ada sunnah Nabi kena ikut. Maka hadirin hadirat sekalian, beberapa perkara yang berkaitan dengan Syawal ini, peganglah pesanan yang diberikan oleh Umar bin Abdul Aziz. Kata dia, laisal aid liman labisal jadid, innamal aidu liman khafa yaumal wa'id. Bukanlah hari raya itu digembirakan oleh orang-orang yang berpakaian baru, tetapi digembirakan oleh orang yang ketaatannya bertambah. Siapa yang Ramadan sekarang, ketaatan bertambah, mengaji khatam Quran, semayang pun dapat buat 20, bukanlah buat 8, tak bagus. Artinya dia upgrade. Ataupun sebelum ni tak pernah witir dengan imam, tahun ni alhamdulillah setiap malam witir dengan imam, dapat iktikaf masjid. Mana ada pertambahan. Orang ini yang layak bergembira di Syawal. Adapun orang yang lain yang biasa-biasa je, tak layak nyambut Syawal. Sebab itu kita ringkaskan, kepada yang beriman, beramal soleh, buat benda baik sepanjang Ramadan, kepada golongan ni barulah kita ucapkan selamat menyambut Syawal. Taqabbalallah minna wa minkum minal aidin. Tapi untuk orang yang malas beribadat, puasa tidak, mengata korang bergaduh siang malam, orang macam ni tak layak kita ucapkan Syawal. Kita ucapkan selamat hari raya saja pada mereka. Jadi saya kira sekadar itulah sembang-sembang pada kesempatan petang ini. Saya mengucapkan ribuan terima kasih di atas undangan. Mohon maaf sebarang kekurangan. Moga-moga kita dapat bertemu pada lain-lain kesempatan. Sebelum berpisah,
Marilah kita menadah tangan berdoa moga majlis diberkati ilahi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tukhrijuna biha min zulumatil wahmi. Allahumma tawil umurana wa sahih ajsadana wa nawwir qulubana wa thabit imanana wa ahsin amalana. Ya Allah, panjangkan umur kami, sihatkan tubuh badan kami, terangkanlah hati kami, elokkanlah amalan kami. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi baraka wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Sekadar itu, kurangkan juadah, tingkatkan ibadah. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.